ada satu laporan. Laporan ini laporan PAC, Public Accounts Committee, DR 12/2020 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari ini, yang bertajuk Tindakan Susulan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDAK dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI bagi show laporan PAC Parlimen. Ini atas meja semua ahli Parlimen pada pagi ini. Dan ini sebenarnya adalah, kalau saya pagi saya baca, laporan follow-up report berdasarkan laporan ini. Laporan ini adalah, laporan satu lagi adalah laporan PAC DR 13/2019 yang bertajuk Pembangunan Air Mobility. Ini laporan utama. Tetapi hari ini dibentangkan maklum balas oleh kementerian ataupun agensi atau syarikat berdasarkan main report ini. Saya membaca dan laporan terkini yang dibentangkan pada hari ini mengesahkan beberapa perkara. Saya rasa adalah penting untuk kita highlight. Saya baca dari muka surat pertama hingga muka surat terakhir dan boleh dirumuskan. Kerana sebelum ini menteri yang bertanggungjawab pada masa itu telah menyatakan tentang satu projek panggil Flying Car. Kalau semua ingat, projek kereta terbang yang telah menjadi isu hangat sebelum ini. Dan saya membaca laporan PAC hari ini menjelaskan, clarify beberapa perkara yang penting. Pertama, iaitu super drone ataupun kereta terbang bukan keutamaan kepada MEDAK, bukan keutamaan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Apa yang dipetik daripada laporan PAC ini. Kedua, the investment of 20 million ringgit Malaysia into Aerodon Venture Sdn Bhd is independent from the statement by the then Minister of MED, Minister of Entrepreneur Development, Menteri Pembangunan Usahawan pada waktu itu, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Rizwan bin Muhammad Yusof, Ahli Parlimen Alor Gajah. Ketiga, pelaburan 20 juta ringgit Malaysia dari syarikat GLC yang bernama WTSB, Venture Tech Sdn Bhd, sebuah anak syarikat milik penuh MIGHT, iaitu satu syarikat GLC dalam syarikat AVSB, Aerodon Venture Sdn Bhd, sebuah syarikat swasta, adalah khusus untuk pembangunan pusat pemprosesan data dan pendidikan di Cyberjaya seperti dalam perjanjian pelaburan. 20 juta wang awam itu untuk tujuan pembangunan pusat pemprosesan data dan pendidikan, dan bukan untuk flying car. Penemuan ini penting kerana kita kata, dan Jabatan Audit Negara telah menjalankan audit terperinci ke atas Malaysian Industry Government Group for High Technology. Ini adalah sebuah syarikat GLC dan didapati tidak wujud isu penggunaan 20 juta ringgit ini pelaburan dalam pembangunan kereta terbang. Maksudnya, dana awam 20 juta ini daripada MIGHT, kemudian kepada VTSB iaitu anak syarikat dia, kemudian kepada syarikat swasta AVSB, ialah untuk tujuan pembangunan proses pusat pemprosesan data dan pendidikan, dan bukan untuk flying car. Saya rasa penemuan yang penting kerana sebelum ini kita dengar banyak pengumuman
oleh Menteri Alor Gajah. Beliau buat banyak pengumuman dan keterangan prosiding ini khasnya penting. Keterangan prosiding dalam buku ini bahawa investment of 20 million ringgit Malaysia into Aerodan Ventures is independent from the statement by the then Minister of MED. Ini ada satu statement yang kuat untuk menafikan statement terdahulu oleh Minister MED yang mengelirukan orang ramai. Dan saya sebagai ahli parlimen, saya menggunakan platform ini ingin mengingatkan kepada menteri-menteri bahawa perlu laksanakan due diligence, kajian penuh serta kelulusan penuh perlu dijalankan sebelum pengumuman mana-mana projek besar. Mana-mana projek besar perlu ada due diligence, ada kajian penuh serta kelulusan penuh. Kalau tidak, pengumuman sedemikian akan mengelirukan orang ramai. Saya juga mengingatkan syarikat-syarikat GLC, Government Link Companies, perlu spesifik dalam urusan pelaburan dan urus niaga mereka, dan perlu ada ukuran outcome based dan results oriented untuk memastikan public funding digunakan untuk tujuan spesifik yang produktif. Akhir sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada PAC Parlimen, Public Accounts Committee Parlimen, kerana menjalankan tugas check and balance untuk safeguard public funds, untuk memastikan wang awam digunakan untuk tujuan yang sepatutnya dan bukan atas suatu projek yang diragui keberkesanannya. Maksud dia melalui laporan ini dengan jelas tiada wang awam digunakan untuk flying car. Dan apa yang disebut oleh menteri sebelum ini telah mengelirukan orang ramai. Sangat jelas dan melalui keterangan laporan yang dibentangkan oleh hari ini. Oleh itu saya ada beberapa peringatan tadi yang saya sebut tadi kepada menteri, kepada GLC, supaya public funding perlu dijaga dan digunakan dengan tujuan yang spesifik. Okey, mungkin saya minta Kota Melaka untuk tambah. Saya bagi, kalau kita meneliti kedua-dua laporan daripada PAC, jelas menunjukkan Menteri Pembangunan Usahawan pada waktu itu, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Rizwan, apabila dia mengheboh-hebohkan tentang kereta terbang ini, nampaknya dia tidak faham apa itu kereta terbang, ataupun dia langsung tidak fikir dengan masak, tidak fikir dengan betul-betul sebelum dia hebohkan tentang projek kereta terbang ini. Dan kesannya ialah dia telah menjejaskan kredibiliti Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu. Sebab kita masih ingat Parti Pembangkang pada ketika itu menggunakan isu ini untuk mengkritik kita dengan begitu teruk sekali. Jadi saya melihat perbuatan menteri ini yang kini merupakan menteri tugas khas, tetapi kita tak tahu apa tugas khas dia sehingga hari ini. Kita lihat gerak dia daripada Pakatan Harapan hari ini sudah mengkhianati rakyat pergi ke Perikatan Nasional. Maka menimbulkan satu soalan kepada kita, sama ada pada ketika itu dia menghebohkan isu kereta terbang ini, adakah dia cuba, saya nak tanya, adakah dia cuba sabotaj Kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu untuk memberi modal kepada pihak lawan pada masa itu untuk serang kita. Saya rasa kita adalah base dia, kita ada asasnya untuk tanya soalan ini. Jadi saya selaku ahli parlimen Kota Melaka daripada Melaka, dan beliau daripada Alor Gajah, juga daripada negeri Melaka, kita nak dia tampil ke depan
terangkan dengan jelas, dan saya nak nasihatkan kepada Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, berhati-hatilah dengan ahli parlimen Alu Gajah ini, sebab dia merupakan liability ke mana-mana pihak yang dia sertai. Dulu dia bersama dengan Pakatan Harapan, dia merupakan liability kepada kita. Menjadi menteri, pergi heboh-hebohkan kereta terbang ini, menyebabkan kita diserang oleh parti pembangkang pada masa itu. Hari ini dia ada dalam kabinet, dia menteri kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Saya nasihatkan Perikatan Nasional supaya berhati-hati dengan orang sedemikian. Jangan dia menjadi liability kepada mereka. Terima kasih. Soalan? Kita nak tegaskan, investment sedemikian kita galakkan, ya, tetapi kita perlu lakukan dengan betul, dengan cara yang betul, dengan hasrat yang betul, supaya kita boleh galakkan lebih banyak syarikat-syarikat yang muda, yang baru ni dapat ceburi dalam bidang-bidang tertentu. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada soalan tambahan? Ada soalan? Semua laporan yang kita sebut tadi ada web link, boleh access di website PAC. So boleh can download the full report dengan laporan penuh, dengan proceeding ataupun saksi-saksi ataupun pegawai yang tampil ke depan ke PAC untuk memberikan keterangan. Semua ada direkodkan dalam PAC report di website Parlimen. Semua boleh akses melalui rekod penuh in verbatim, percakapan pegawai-pegawai, keterangan oleh pegawai, oleh menteri, oleh KSU, semua direkodkan secara verbatim. Boleh dibaca dan diakses melalui Parlimen website. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PAC kerana menjalankan tugas dengan baik sebagai check and balance terhadap kerajaan, terhadap eksekutif. Okey, ini ada soalan-soalan tambahan?